Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Saya Azmi Zamin Abu dan bersama saya Cik Amirul. Kami daripada UniKL MIMED di Lumut. Hari ini kita akan buat sedikit broadcasting lah untuk mengenai UniKL MIMED. So bersama kita hari ini kita ada bekas-bekas pelajar ataupun alumni UniKL MIMED. So yang pertamanya saya perkenalkanlah antara yang akan berada pada kita bersama kita pada hari ini, PS Nur Syuhada Razali. Okay. Next kita ada Muhammad Afiq. Next kita ada Sharifah Maizatul Akmal dan kita juga ada bersama kita petang ni Muhammad Faizal Muhammad Nasir. So mereka semua adalah bekas pelajar UniKL MIMED dan hari ini pengalaman-pengalaman mereka semasa di UniKL MIMED dan semasa mereka bekerja. So jangan lupa, sebelum tu jangan lupa semua siapa yang menonton kita punya live ni untuk share video dan like. Okey, bagi tahu kawan-kawan yang lain untuk menonton bersama video kami, live kami ni, dan share broadcast kepada kawan-kawan, saudara mara dan keluarga-keluarga kita, insyaAllah. So Amirul, ada apa-apa nak cakap? Live. Amirul, dengar tak Amirul? Oh, masing-masing semua di rumah masing-masing ni. So kita masih lagi dalam PKP atau MPO, jadi kita tak boleh nak berada di office. So, kita sekarang bekerja melalui rumah sahaja. Jadi ada sedikit restriction. Okey. Electrical section. Okey, Marine Electrical section. Jadi of course saya akan bertanya dulu kepada pelajar-pelajar electrical. So Akmal, Sharifah Maizatul Akmal, dengar tak apa yang sedang berlangsung, apa yang saya tanya ni, apa yang saya bercakap ni? Dengar? Oh, macam tak boleh dengar ni. Kita tunggu connection. Boleh Akmal, boleh dengar tak saya bercakap ni? Afiq boleh dengar apa yang saya cakap? Boleh dengar. Okey. So okeylah, kalau macam tu tak apalah. Kita pergi kepada Encik Afiq, since kita Encik Afiq boleh dengar dengan jelas. Jadi saya ingin ataupun menjadi student UniKL ni sendiri. So cuba cerita sikit cakap apa sejarah kemasukan dan yalah seterusnya apa yang berlaku sepanjang berada di UniKL MIMED. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okay, nama saya Muhammad Afiq. Asal saya diploma electrical daripada universiti lain lah. Jadi saya bertukar bidang daripada electrical engineering, saya memilih untuk ke BMO lah untuk operation marine. Jadi satu benda yang agak susah sebab saya tak ada basic marine. Saya bukan datang daripada diploma yang berada di UniKL MIMED. Jadi saya agak susah lah untuk semester pertama tu untuk saya orang kata mengejar mana-mana student yang satu batch dengan saya yang memang basic dia memang daripada UniKL MIMED. Macam tu. Jadi alhamdulillah lah untuk semester 1 dan 1 tu berjaya juga untuk catch up. Walaupun bagi saya satu benda yang betul-betul totally yang berbeza. Saya bidang engineering, electrical dan saya pindah kepada maritime operation lah. Jadi sepanjang pembelajaran di BMO
kita panggil kan Bachelor of Maritime Operation. So ada tak orang cakap apa yang ialah pengalaman-pengalaman yang orang cakap apa yang menjadi apa dapat dijadikan kenangan sepanjang kamu berada di Uniki Admin Med? Tak kisah sama ada dia kenangan manis ke, kenangan dia tak berapa manis ke. Dengan manisnya saya jumpa ramai kawan-kawan saya yang bagi saya banyak membimbing jugalah pasal diorang tahu saya bukan daripada bidang marine, bukan diploma marine. Jadi mereka bantu saya banyak untuk bagi saya faham, terutamanya pada semester pertama tu kita banyak pengenalan terhadap marine fundamental of maritime. Jadi bentuk kapal ke, bahagian kapal, port, starboard tu memang satu benda yang baru, tak pernah dengar sepanjang hidup lah maksudnya. Jadi satu kenangan yang baru lah untuk saya, dengan suasana yang berbeza daripada satu universiti lain, bidang yang lain, masuk ke dalam Uniki Admin Med yang bidangnya totally lain. Ini memang orang cakap apa, terjun terus ni. Memang orang cakap apa, dia dah berminat ke marine ni, dia terjun terus. Alhamdulillah berjaya pun, dah sekarang pun dah jadi somebody. Inilah pada saya, kamu dah jadi somebody. So dengan bidang yang lain. Jadi saya rasa anda memang pelajar yang terbaik lah. Jadi selepas tamat BMO ataupun program degree di UniKL, so lepas tu anda buat apa pula? Pergi ke mana? Saya selepas masuk selepas habis BMO tu, kita praktikal lah semester terakhir. Semester terakhir tu saya praktikal sekejap di Port. Selepas saya rasa saya agak salah dalam 2 bulan 3 bulan je. Lepas tu saya dan juga rakan-rakan dah termasuk syuhada, kita orang ada pergi ke ISEM lah, terpilih untuk ISEM mewakili Uniki Admin Med, dan saya ditempatkan di Cardiff lah. Cardiff, UK? Ya, Cardiff, UK. Selesai daripada Cardiff tu, saya balik dan saya terus menyiapkan report untuk ISEM apa semua. Selepas tu saya ada mencari pekerjaan, dan pekerjaan yang sekarang saya masih bekerja ni adalah interview saya yang kedua dan saya kekal sampai hari ni lah. Kalau tak salah dah 6 tahun lebih saya masih kekal di tempat yang sama juga. Itu ada interview yang kedua lah. Selepas interview kedua, alhamdulillah dapat kerja ni dan saya stay sampai sekarang. Okey. Kita pergi pula kepada Puan Syuhada. So macam mana pula dengan pengalaman Puan Syuhada sepanjang sebelum masuk di Uniki Admin Med, sejarah-sejarah macam mana kita boleh kenal Uniki Admin Med tu sendiri, lepas tu masa pembelajaran dan lepas tamat, apa Puan Syuhada buat. Cuba cerita sikit pengalaman-pengalaman tu. Kalau nak share pengalaman ni, saya suka berkongsi pengalaman. Okay, Assalamualaikum. Saya Syuhada. Sebenarnya saya ambil diploma memang di Minimed pun dulu. Ambil diploma in engineering in ship design. Lepas tu saya tersambung BMO. Tahun bila tu? Tahun berapa tu? Ship design. 2007 sampai 2010 saya. 2007 hingga 2009 ship design. Ada pelajar awal juga lah. Lepas tu 2010 sampai 2012 BMO. So kalau dah ikutkan kat UniKL ni, apa dia? Ni ikutkan UniKL ni BMO rasa masa tu BMO BMO kita orang first batch lah. Sebab waktu saya hari tu tak ramai pun, ada dalam dalam 2 kelas kot untuk first batch tu. Belajar memang best lah. Kalau ikutkan dari diploma, kita ada workshop.
Lepas tu cuma yang tak best ni kalau kelas malam lepas bulan puasa tu kan. Lepas berbuka ada kelas. Itu macam leceh sikit lah. Itu ada antara kenangan lah. Pengalaman tu. Pengalaman dia lah. Tak dinafikan. Kami pun sengaja kan kerja malam. Tapi seronok lah. Malam tu seronok lah. Susah juga lecturer nak panggil lo masuk kelas tu situ. Tapi tak, yang lain semua okey lah, best. Dulu mana ada WhatsApp tu tak lagi. Handphone pun handphone biasa je, tak ada WhatsApp. 2010, 2011 aku baru ada. Itulah zaman tu. Wi-Fi kat Mimet pun slow sangat waktu tu. Zaman cakap apa, zaman basic. itu dulu, sekarang berdesup, insyaAllah berdesup. Oh ya, untung lah, student sekarang untung lah. Untung, memang untung. Kalau satu PC tu boleh pergi sampai 10 meg per second, tu kan memang laju lah. So sekarang laju, kita dah tanam masukkan pembelajaran secara online, laju. Sangat laju. Yelah sekarang pun sekarang online itu kan. Satu modul dan itu adalah satu keperluan untuk dengan selepas tamat di KL, Mimet tu cuba cerita sikit pengalaman starting untuk menjejakkan di alam lain kan, daripada alam belajar kepada alam pekerjaan pula. Okey, lepas je saya grad, rasanya the next year tu saya grad kot 2013. Lepas tu saya ada kerja sekejap dekat Mimet. Ada buat part time assistant lecturer. Tahun 2014 saya masuk Sapura. Wah. Kira dah 6 tahun dah juga saya dengan Sapura. Hai Cik Amin. Alhamdulillah. Terbaik. Ramai yang nonton kita ni insyaAllah. Itulah, dah lama tak tengok UniKL Mimet. Hai, datang sekarang UniKL Mimet banyak. Padahal sebelah ada tempat kerja. Dari segi color pun dah berubah. Boleh datang. Akmal, boleh dengar saya tak? Akmal dengan Faizal. Akmal boleh dengar saya tak? Lama dah tak jumpa Akmal. Kalau saya, kamu adalah first batch start daripada DMEE sampailah kepada BMEE dan sekarang dah bergerak dah lama dah, 2014 tak salah saya. Akmal, can you hear me? Boleh dengar saya tak? Ramai tak boleh dengar saya ni. Okey, tak apa. Kalau kita tak boleh nak contact diorang dan diorang pun tak dengar. So, tapi cuba cerita sikit pengalaman bekerja sekarang ni. Pengalaman bekerja lah di company. Saya kerja di company MCL Logistics Berhad ni di alamat di Batu Tiga Shah Alam lah, main office lah. Jadi saya punya kerja, tugasan saya adalah sebagai monitor operation lah. Mainnya monitor operation kapal lah. Which is kita punya company tug and barge operator, owner tug and barge dalam Malaysia. So kita ada 8 set tug and barge. Jadi main projeknya Petronas lah. Kita ambil kargo Petronas, Sungai Udang Melaka lah. Dan kita hantar pada customer-customer seperti Lafarge dan juga ramai trader lah. Jadi sepanjang tugasan tu, selain daripada tu saya pun jaga banyak, sebab kita company kecil. Pasal company dia kru banyak lagi daripada orang office. Jadi saya punya company ada 5 orang. Dan baru ni pun ada seorang UniKL juga. Jadi kita jaga banyak satu fleet, satu kapal ada 8 orang. Jadi 64 staff yang dekat laut lah kena jaga. Jadi setiap hari operasi mereka tu kita monitor dari segi speed, dari segi loading, discharging. Dalam masa yang lain, documentation tu pun saya yang arrange bersamalah dengan
surveyor kelas apa semualah untuk memastikan CJ kapal tu sentiasa valid lah bila kapal berjalan. Kita tak nak ada masalah dengan authority lah, jasa laut ke maritim ke yang dekat laut lah. Dahsyat juga. So apa yang kita boleh relate-kan apa yang kita belajar dengan apa yang kita apply di alam pekerjaan tu, adakah lebih kurang sama ataupun apa info yang kita dapat semasa kita belajar, adakah kita apply-kan semasa kita bekerja? Fundamental basic daripada BMO tu memang kita berguna untuk bagi saya sebab saya memang main pada operation kapal tu. Jadi basic untuk kita engage dengan surveyor lah maksudnya dari segi safety equipment apa semua tu, itu semua kita belajar masa kat universiti dia punya basic system engine kapal apa semua jadi so far memang bagi saya pendapat saya dengan sekarang yang saya ni lebih banyak BMO punya subjek yang telah dirombak untuk menambahbaikan yang bersesuaian dengan industri. Seperti contoh yang saya tahu di mana pelajar BMO yang sekarang belajar untuk belajar cat peta kapal, which is zaman saya dengan Ada tak ada benda tu, dan saya sendiri kena belajar kat industri lah, kena belajar dengan kapten kapal saya untuk belajar cat tu. Sedangkan sekarang yang student BMO sekarang dah belajar dekat universiti. Bagi saya satu benda yang bagus untuk diserapkan dalam pelajar-pelajar sekarang lah. Terima kasih Encik Afiq. Okay, kita balik kepada syuhada kita. Syuhada. Macam mana pengalaman dalam lepas dah habis belajar mesti bekerja, dah bekerja selama 6 tahun, macam-macam pengalaman, macam-macam suka duka yang berlaku. So dan adakah apa yang kita belajar semasa di KL kita menggunakan dia dekat masa kita bekerja? Cuba cerita sikit dekat kami. Share kepada orang. Macam saya kerja sebagai cost controller. Lebih kepada project costing. Kalau nak ikutkan apa yang saya baca Afiq, dia nampak physical thing tu masa dia kerja dengan kapal semua tu kan. Tapi macam saya ni construction boleh lah, tapi construction kepada oil and gas infrastructure adalah juga relate dengan apa yang kita dah belajar dulu. Lepas tu macam statistik yang kita belajar untuk matematik tu ada je masuk untuk kita punya analisis. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh di KL untuk BMO student, dia boleh masuk ke subjek project costing dalam project management. Boleh add value lah in lecture. InsyaAllah saya rasa Prof Amin ada dengar ni. Dia akan take note benda-benda ni. Mirul, take note Mirul. Sangat berguna ni. Itulah guna alumni kita. Diorang komplain kata kita punya suara ni macam ada ekor. Oh, ada ekor? Oi, ni macam saya jadi. Tak. Sebab ada yang dekat dengan mikrofon dengan speaker tu dekat. Itu tak apalah, tak apa. Saya dengar jelas lah. Dengar saya jelas tak? Ada suara ekor-ekor ke? Ada. Kena dengar jauh juga ni. Akmal, dengar saya tak Akmal? Assalamualaikum Akmal, Faizal. Assalamualaikum Faizal, dengar saya tak? Ya, saya dengar je. Okey, tapi kita mulakan dengan Faizal dulu. Okey Faizal, tadi kita terdapat beberapa perkara, so saya nak tanya juga macam mana Faizal ni dengar macam mana boleh masuk ke UniKL MIMAT ni sendiri. Lepas tu masa pembelajaran apa yang berlaku, share sikit orang cakap apa pengalaman, suka duka, kena marah ke, kena tengking ke dengan lecturer kan. Selepas tu macam mana boleh naik ke kapal kan. Kamu antara pelajar yang berjaya naik ke kapal. Cuba share sikit dengan kami dengan sekalian semua penonton-penonton ni. Tapi pada penonton jangan lupa share video ni. Tolong share, bagi tahu kepada rakan-rakan.
Okey Faizal. Okey, saya masuk Malaysia ni lepas saya tak nak belajar dekat XM. Saya masuk XM dulu. Ambil bidang marine technology. Terus lepas daripada situ, baru saya masuk ke UniKL. Saya dapat tahu UniKL tu ada salah seorang civil engineer. Masa saya suka dekat Singapore, dia daripada company lah, dia yang ajak saya untuk masuk ke UniKL. Sebab saya cakap tak ada, saya minat. So dia cakap kat saya kalau nak naik ke offshore tu, better ambil electrical. Sebab dekat sana banyak guna automation dengan control system. So saya applykan marine electronic dekat UKL. So tu yang saya electrical ni. Tapi masa kat UKL saya minat ada kapal. Sebab saya tak suka naik ke jadi arung pilot. Sebab selepas saya ambil UKL, saya dapat offer untuk ROV pilot. Tapi pada 2016 tak silap saya, masa tu harga minyak jatuh. So, untuk saya beri bidang ROV pilot ni memang susah. Lepas tu baru saya beralih kepada bidang perkapalan. Mana saya cuba untuk naik ke kapal sebagai pilot. Pada masa tu saya dipilih untuk naik dengan company BAE yang sekarang ni kita panggil Eagle Star. Saya naik sebagai electrical cadet. So hingga sekarang saya bertugas dekat sana sebagai Berapa banyak kapal dah naik? 4 kapal. 4 kapal lah. So macam mana masa pembelajaran kamu dengan apa yang kamu naik atas kapal sekarang? Adakah bersama contoh subjek Encik navigation, lepas tu you belajar dengan Madam Razina pasal communication. So macam mana related dengan apa yang kamu kerja sekarang? Adakah berguna? Okay, kalau nak cakap related ni sebab saya masuk pada mula 2012 dengan apabila saya balik untuk buat beto di UniKL. So ada perbezaan kat situ. Apabila saya balik untuk buat beto ni, bila saya tengok balik syllabus yang apa yang kita belajar dah banyak related kepada bidang kerja kita. Berkaitan dengan marine, berkaitan dengan purifier, kita ada masuk dalam syllabus kan. Sebab kita dah follow dengan MO punya standard yang module cost 7.08 yang selaras dengan international punya untuk electro-technical officer punya module cost. Kita dah selaraskan benda ni. Itu banyak kita bidang kita nampak dalam benda tu. Alhamdulillah, maksud kamu tak salah pilih course ni. Dengar kamu tak salah pilih course ni. Berapa tahun dah belayar daripada sekarang daripada sekarang kamu grad Kalau 2016 kan? Tahu dengar tadi. Iko ni sikit. Okey, yang saya faham kamu graduate kamu pun pelajar saya. So 2016 lepas tu sekarang dalam 4 tahun dapat biji kapal. So adakah macam contoh untuk pathway untuk kepada student lah, contoh pada junior lah, dia mudah untuk naik kapal melalui kos elektrik di UKM. Cuba share sikit contoh proses kamu pergi interview apa semua tu. Dia tak apa dengar je. Tak apa dengar. Oh, dia putus-putus ni. Akmal dengar saya tak? Lama tak nampak Akmal ni, lama sangat ni 2000. Cuba lambai sikit ke. Cik, cuba masih ulang lagi malu daripada
Sekarang jelas tak dengar apa yang saya cakap? Boleh ulang balik? Apa yang saya katakan? Dia betul-betul. Okey, tak apa. Okey, sekarang ni saya nak tanya mengenai apa yang setelah kamu graduate, kamu naik kapal, betul? Okey. So saya nak tahu contoh apa dia punya pathway tu untuk naik ke kapal tu. So adakah subjek-subjek yang di dalam yang di offer di Unika MMN ni ataupun contoh di Electrical sini di MEE dia diguna pakai semasa naik di atas kapal. Okey, macam subjek yang kita belajar tu memang digunakan. Contohnya macam subjek power distribution yang Azlan saya belajar tu. Subjek tu memang dia cakap major part lah untuk marine electrical dan kemudian daripada subjek automation dengan instrumentation. Sebab automation dan instrumentation ni related dengan control. Sebab kita ada alarm monitoring system, daripada instrumentation punya kita jadikan sebagai modul untuk kita punya alarm monitoring system. So benda ni memang related dalam lebih. Memang related lah. Masa interview ETO tu dia ada tanya benda-benda ni. Masa ETO. Yeah. Untuk ETO lah, kamu dah naik kapal kan. Masa interview ataupun test, adakah ditanya benda-benda yang ni? Dan pengalaman sendiri di atas kapal. Yang major, yang betul-betul major yang rasa susah buat yang kena gunakan pengalaman ni sebagai pelajar dan sebagai pekerja tu sendiri. Kalau dari segi interview memang kita ada tanya soalan-soalan berkaitan dengan apa? Basic untuk marine electrical. Contohnya macam mana dekat kapal tu kita producekan kita punya power generator. Dia ada soalan basic dia. So macam mana kita control apa yang jenis sensor yang kita guna untuk monitor temperature, apa sensor yang kita guna untuk monitor pressure. Benda tu dia akan tanya. Macam subjek macam Azlan tu memang related banyak interview yang kita ada mengajar tu. Sebab sistem darat dengan sistem kita dekat kapal dia berbeza. Sebab kita ada sistem dekat kapal integrated. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya. Okey, Mirul boleh masuk. Susah Mirul. Yalah, internet saya tak tahu lah. Tapi Mirul, alang-alang nanti dulu. Okey, nak okey, tanya okey. aku mahal ni. Aku mahal. Sorry bos. Baru dengar, tadi tak dengar. Tadi saya tunggu saya dah apa dengan sebab kamu student first batch diploma, lepas tu first batch saya punya degree. So saya nak tanya jugalah, apa pengalaman kamu? Kamu sekarang dekat mana sekarang ni? Sekarang saya kat Kota Kinabalu. Oh, jauh. Last saya dengar you dekat Ranako. Itu last saya dengar. Oh, last Ranako. Lepas tu sekarang tak tahu dah berhenti. Berhenti lepas tu. Dari 2016 lagi saya dekat KK. Oh, lama dah. Lama dah. Cuba 3 cerita sikit tahun macam mana dah. boleh dapat kat sana tu. Boston kan? Boston. Tahu dah. Waktu tu Pengalaman apply tu. je. Susah. Dalam betul-betul Susah. bidang marine ni. Memang betul. Sangat susah lah sebab saya rasa perempuan dah susah dah nak ambil. Lebih pada teknikal sebenarnya. Lepas tu apply macam biasa dekat Job Street. Lepas tu dia tawarkan. Lepas tu cantik punya position nak grab lah. Alhamdulillah rezeki kamu kat sana lah. Alhamdulillah, syukur. Betul. Jaga kapal selam pula tu. Dahsyat. Tu. Tak adalah, biasa je. Rasa sama je. Cuma beza yang tu boleh tenggelam, yang Memang biasa kita tu dah spaceship sama. je. Dia biasanya, So okay Mirul. Saya sambung. Ya, teruskan. okey, biasanya kalau hari ni 27 April kan, biasa Navy Day. Yeah. So biasanya dia orang akan buka open day. So semua orang boleh tengok kapal selam tu sebenarnya. Boleh masuk dalam sekali ke?
Tak boleh lah, kat luar je. Kat luar je lah. Ingat boleh pagi masuk. Saya pun nak pergi. Terbaik Akmal, terbaik. Jemput lah datang kalau nak tengok. Tapi rasa macam susah juga. Jauh tu insyaAllah. Tapi jawab. Benda tu tak mustahil. Jangan risau, saya kenal banyak ramai komander-komander kat sini. Apa? Kan Mirul, daripada tadi saya je Mirul. Ya, okey. Mirul dengar Mirul. Dengar, saya dengar. Okay, saya masuk ni. Okay, tak ada rasanya Masuk Mirul. Saya. Nama saya Amirul Zakaria. Kepada Akmal dengan Faizal kan? Kan nama Akmal dengan Faizal. Yang dua orang lagi yang kita punya panel yang segak tu. Semua segak sebenarnya. Dah kenal dah saya. So saya perkenalkan diri saya Amirul bin Zakaria. Saya ex-student MIMEK lah macam you all juga. Lepas tu kita berada di majlis yang macam ni, saya rasa bersyukur lah. Saya rasa bersyukur sangat sebab saya boleh masuk balik. Tadi saya dah masuk jadi saya kena keluar balik sebab internet tak power langsung kat sini. Bukan saja tak power, malah slow, sangat-sangat slow. Saya rasa rugi sangat. Kalau boleh saya nak menanya hari ni. Sebab saya rasa rugi sangat saya tak dapat jumpa dengan kawan-kawan saya dulu. Rugi. Maafkan saya kali yang kedua. Sebab saya tak dapat nak layankan kawan saya dengan baik. Dah satu bulan puasa dah kita tak boleh nak jamu air kan. Walaupun orang lain kadang-kadang tak jamu air. Kawan-kawan. Untuk pengetahuan kawan-kawan, semua orang tahu bahawa marine ini adalah satu lifestyle yang cukup menarik. Kita ada oil and gas dia, kita ada shipping dia, kita ada logistik dia, kita ada supply chain dia. Tapi kalau ikut pendapat tuan-tuan, sebab kita tahu different expert will have different experience. Tambah-tambah you all industry player. Saya nak mulakan dengan Afiq dulu. Saya lah Afiq second lah. Actually saya selalu jumpa Afiq. Afiq ni dia, I think the suitable words that goes to Afiq is relate to CSR kan. Afiq ni dia selalu buat CSR. Dia contribute to the society actually. Dia contohnya macam dia selalu bagi talk dekat student. Ada walaupun dia hebat, dia suka menyendiri. Dia kalau hebat-hebat ni dia selalu kena tunjukkan kehebatan dia. Bukan nak tunjuk kata kita nak koyak, bukan, tapi kita kena tolong society. We have to contribute to the society. This is our responsibility. Kan? Tapi tak apa, saya mulakan dengan Ada dulu. Lepas ni Afiq sebab Afiq dah selalu kenal. Okey, ada sebenarnya pendapat Ada, apa yang menarik sangat tentang marine industry ni? Sebab kita nak beritahu adik-adik, kita nak beritahu kat kawan-kawan kita semua bahawa marine ini adalah satu lubang yang sangat-sangat cantik. Apa pendapat Ada? Okey, kalau dulu marine ni saya lebih fokus pada oil and gas lah. Bila kata oil and gas tu dia ada satu level yang tinggi lagi kan, dalam dia part of the industry marine, oil and gas tu. So kalau rasanya mungkinlah ramai orang yang berpendapat oil and gas tu akan bagi satu pekerjaan yang special ataupun yang diidam-idamkan. So, kalau siapa yang nampak yang nak bekerja dalam bidang tu, bolehlah start nampakkan marine ni pentingnya kepada mereka lah tentunya. Betul. Macam saya sendiri pun dulu sebab saya masuk MIMEK sebab saya nak bekerja dalam bidang itu sebenarnya. Oil and gas. So saya pun bekerja dalam bidang yang sama. Jadi kita kena, cita-cita kita tu kita kena dah define. Lepas habis sekolah tu dah tahu nak pergi ke mana. Marine ni berluas lah, ada banyak skop kerja lagi. Bukan kata oil and gas je kan, shipping, macam Bauster kan. Dia pun ada, dia ada fabrication juga, buat kapal. And then shipping service kan. So kalau tak ada, tak semua barang-barang boleh hantar pakai airline kan. Still kita kena pakai yang mass cargo, kena pakai juga
kita punya kontainer kita ship. Kita punya bak kargo kita kena bawa melalui bak carrier kita, betul tak? Betul. So bila orang kata kalau kata kerja kapal tu mesti orang bayangkan klasik yang dulu-dulu. Sebenarnya kerja atas kapal tu pun dah mencabar dan masyuk sebenarnya orang-orang yang kerja kapal ni. Betul. Betul tu. Saya skeptikal lelaki perempuan ke apa sekarang ni ramai dah dekat offshore semua dah ramai perempuan. Banyak perempuan dan lelaki pun ada, perempuan pun ada. So tak ada masalah sebenarnya. Betul tu. Betul. Okey, itu je. Okey, saya setuju sangat dengan Adam. Sangat bersetuju. Pendapat yang cukup bernas dan saya rasa weapon itu betul-betul kena masuk dalam kita punya aim hari ini. Apa itu marine. Okey, saya punya soalan yang kedua itu ditujukan kepada Afiq. Akmal dengan Faizal tunggu jap ya. Okey ya. Afiq, seperti yang Afiq tahu, sesungguhnya kita ini belajar untuk masa depan. Masa depan kita ada dua, satu duniawi dan akhirai. Apa yang saya nak tanya Afiq hari ini, MIMET as a high institution, basically focus on the education. MIMET ini mengajar kita menjadi seorang yang bersedia untuk dunia ke, ataupun dunia ini menjadikan kita seorang yang bersedia untuk akhirat ke, ataupun dua-dua. Apakah pendapat Afiq? Wow, soalan tu boleh tahan. Okey, bagi Afiq, personally sebenarnya depend pada kita punya tujuan utama nak masuk lah. Jadi untuk yang utamanya kita nak kejar cita-cita lah, yang mana semua orang tahu cita-citanya semua orang masuk UniKM MIMET untuk bekerja dalam bidang marine lah. Di samping daripada itu, kita pun memang orang kata berlandaskan agama masing-masing, memang disuruh mencari ilmu. Untuk bila kita mencari ilmu, jadi kepribadian diri kita tu akan terdevelop sendirilah. Maksud saya gitulah. Jadi di UniKM MIMET pun dari segi pergaulan, dari segi perkenalan dengan kawan-kawan tu pun sangat sihat bagi saya, dan itu pun menjurus kepada apa yang kita cari dalam hidup lah. Jadi dalam bidang marine ni sebenarnya kita banyak more pada stres lah, bagi saya stres lah. Bidang marine ni satu bidang yang mencabar, dan saya percaya semua kawan-kawan saya yang kat sini pun kerja semua stres, sebab main dengan marine ni main dengan satu costing yang mahal. Kesilapan yang sikit tu boleh menjuruskan berjuta-juta. Jadi memang kita kena sentiasa berhati-hati dengan setiap keputusan yang kita buat. Saya setuju dengan Afiq. Yang kami dulu panggil Afiq J. Namanya Afiq J ya. Afiq J. Kalau Ada kami memang panggil Ada lah. Dua orang Afiq J dengan Ada ni memang hebat. Biasa je, Bang Long tu hebat juga. Hebatlah sangat. Okey, masa kita belajar dulu, masa batch kita dulu, kita dididik untuk menjadi seorang yang marketable person, untuk menjadi industry player. Betul. Sekarang MIMET ataupun UniKL lebih fokus, bukan lebih fokus sebenarnya fokus kepada dua cabang. Yang pertama akhirat, yang kedua adalah duniawi. Walaupun macam tu, duniawi pun akan menjadi link kepada akhirat. Sebab sekarang kita ada program Ulul Albab. Maksudnya kat sini student-student kita juga boleh menghafaz Al-Quran pada masa yang sama, dan juga boleh kita panggil dia menceburi ataupun melangsungkan aktiviti-aktiviti yang kita panggil berkenaan dengan agama. Okay? Dan pada masa yang sama, lecturer kita juga dan tenaga-tenaga pengajar kita juga adalah tenaga-tenaga pengajar dan lecturer-lecturer yang mempunyai ilmu agama dan dunia pada masa yang sama.
Okey, soalan saya yang ketiga sekarang akan pergi dekat Faizal. Faizal. Oh, Faizal dah hilang. Maafkan saya. Okey lah, sebab dua orang, Akmal pun dah hilang, Faizal pun dah hilang. Dia bukan hilang, mungkin internet connection kat sini. Stable. Okey, Faizal ada kat sini. Alhamdulillah. Okey, Faizal, soalan saya yang ketiga kepada Faizal. Okey, sebagai expert, sebagai mariner Faizal, apa yang Faizal rasa, apa yang menjadi pendapat Faizal untuk menjadi mariner yang terbaik, apa yang kena ada dalam diri? Bukan sahaja educated well, bukan sahaja ilmu yang banyak, bukan sahaja knowledge yang banyak, tapi apa lagi yang perlu ada dalam diri seseorang untuk menjadi marine expert? Apa pendapat Faizal? Lain tak clear kot. Faizal? Okey, tak apa. Saya bertanya soalan saya kepada Akmal. Okey, Akmal. As a marine expert, as a marine industry player, apa yang Akmal rasa benda yang perlu ada dalam diri adik-adik kita, benda yang perlu ada pada diri orang-orang luar untuk menceburi bidang marine ini? Akmal. Tak dengar juga kot. Tak dengar juga. Okey, tak apalah. Okey, macam mana? Sabar. Ya? Tak dengar juga. Okey, tak apalah. Di Sabah, jauh. Tak apa, jauh. Okey. Afiq, soalan ke Afiq lah. Afiq, pada pendapat Afiq lah, kenapa kita kena belajar dekat MIMEK? Kenapa tidak universiti lain? Ketika Afiq dulu, kenapa Afiq belajar kat MIMEK? Kenapa tidak universiti lain? Okey, untuk masa zaman kita orang dulu, untuk selepas degree ni, untuk lepas diploma ni, untuk sambung degree tak banyak ada choice. Tak banyak ada pilihan. Tak ada lagi universiti-universiti lain yang ada offer degree berkaitan dengan marine lah. Jadi sebab tu memilih untuk UniKL MIMEK lah. Sebab selepas daripada Afiq keluar daripada universiti lain, Afiq nak masuk UniKL MIMEK untuk mengejar cita-cita kita. Jadi Afiq Google search apa semua, tengok universiti ni ada Seaway lah, banyak fasiliti dia tu dah nampak orang kata meyakinkan lah. Untuk more pada hand on lah, kita panggil universiti yang more pada hands on. Jadi kita try. Masa zaman dulu yang Afiq tahu, kalau untuk masuk UniKL MIMEK dan UniKL MIAT yang di interview. Jadi dari situlah kita tahu dia satu universiti yang dia memilih untuk mendapatkan student yang baik, bagus, yang boleh dilahirkan sebagai seorang satu hari nanti marine industry punya player yang baik. Jadi sebab tu dengan fasiliti yang bagus, tambah-tambah sekarang dah banyak dewan kuliah yang canggih-canggih, memang satu pilihan yang terbaik untuk pelajar-pelajar di luar tu untuk memilih UniKL MIMEK sebagai tempat anda punya memulakan destinasi pekerjaan, mencapai pekerjaan dalam bidang marine. Itu lah Balong. Ya, saya setuju dengan Afiq. Betul tu. Saya pun bersependapat dengan Afiq. Okay, soalan saya, boleh saya tanya ada? Boleh. Okey, ada. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang marine expert, dulu ada seorang pelajar. Sekarang ada seorang marine expert. Macam mana ada boleh menyesuaikan diri ada
sebagai seorang pelajar dulu dan sekarang ada menyesuaikan diri ada sebagai seorang marine expert. Dan sekarang ada TS kan? Saya nak pinjam TS tu boleh? Saya tak rasa TS. Okey, macam ni ya. Waktu belajar tu, sebenarnya waktu kita masuk belajar tu sebenarnya kita dah tanam dah kita minat nak belajar benda yang kita pilih tu. Course yang kita ambil tu. Dia kalau tak minat, kalau kena paksa dengan mak ke, ayah ke, of course memang susah. Maksudnya kena buka ke hati nak bagi minat. Sebab bila kita minat baru kita boleh adapt dengan kita punya environment. Sama juga dengan kerja. Saya kerja dan bila saya mula kerja memang semua orang tak tahu pun apa benda, kenapa kena buat macam ni, kenapa buat macam tu kan. Tak pasal bila kita belajar and then kita cuba tanamkan rasa macam kepuasan hati untuk kerja tu, barulah kita rasa macam happy and then kita rasa macam boleh adapt dengan kita punya environment, kawan-kawan. Walaupun kadang-kadang tu kita punya meeting ada macam bergaduh, itu semua biasa kat industri. Dia mematangkan kita untuk kita tak puas hati dengan orang tu akan mana kita pergi akan ada. So kita kena belajar menerima keadaan sekitarnya dengan hati yang Biasa terbuka. di industri tu biasa. Ya, betul. Betul ya Ahmad. Kadang-kadang lelaki perempuan pun dah tak kisah, asyik bergaduh je. Tapi itu part of the learning process. Wow, kawan. FPJ pula macam mana? Macam mana FPJ mengadaptasikan diri daripada sejak zaman belajar sampai menjadi marine expert? So far okay. Mula-mula tu memang agak rasa nervous lah pasal kita tak tahu apa yang kita nak kena hadapi sebab macam Afiq more pada operation. Bila kita panggil operation ni 24 jam lah. Kita tak tahu apa akan jadi. Contohnya macam hari ni bangun kita ada dekat Shah Alam lah. Afiq ada dekat Shah Alam. So tengah hari tu mungkin boleh ada kat Singapura, malam tu boleh ada kat Thailand. Bergantung pada situasi. Kalau kapal tu ada emergency, ada barang rosak, spare part rosak ke ataupun dia ada masalah dengan local authority. Sebab kita tahulah banyak authority bila kita pergi ke negara lain, authority ni walaupun bidang marine ni satu dunia pakai law yang sama, tapi ada authority yang mungkin kita klasifikasikannya kurang faham ataupun cuba mengambil kesempatan sedikit sebabkan kapal kita flag Malaysia. Jadi memang kena adapt lah, maksudnya kena sentiasa berjaga. Pendek kata kena ada go back lah. Dapat je tahu ada insiden dan semua, ambil bag je pakaian terus booking flight, kita terus pergi fly, tengok kita settlekan problem kat sana apa semua. Memang paling sejarahnya hari raya ketiga tu pernah beraya dekat negara orang lah sebab kapal ada masalah kan. Jadi kita mentaliti kita kena sedia dan of course macam Ada cakap, minat lah. Sebab kita kerja tu kita minat. Kalau kita berada tempat satu kerja yang kita duduk tu tak minat, memang tak jadi apa lah. Memang tak tahan lama lah. Menarik. Pendapat yang menarik, penjelasan yang menarik daripada Ada dan FPJ. Macam mana pula Faizal? Faizal rasa macam mana? Alamak, Faizal pun terputus. Akmal rasa macam mana? Faizal tanya, internet dia tak ada. Amirul kena cepat sikit get Faizal tu bila dia dah ada. Okey. Okey Faizal, apa yang strategi yang Faizal guna untuk mengadaptasikan daripada zaman belajar sampai zaman industri? Ada pengalaman nak share? Tak clear. Tak dengar. Ya. Internet tu. Belum, try tanya lagi belum? Tu Faizal dah datang. Okey Faizal, saya tanya tadi kat Faizal, apakah strategi yang Faizal ada ataupun ada tak experience yang Faizal boleh share kat sini? Bagaimana Faizal mengadaptasikan diri Faizal sejak pada zaman belajar sampai zaman pekerjaan, especially in the marine industry?
Putus-putus je. Tak apa nak dengar sangat. Putus-putus. Cuba Balon tanya Akmal. Akmal ni Akmal, spesialis okey, AI jauh. Akmal, soalan yang sama juga. Ada tak pengalaman yang Akmal nak share ataupun strategi yang Akmal nak share kepada adik-adik, bagaimana Akmal mengadaptasikan diri Akmal masa belajar dulu sampailah jadi marine expert? Apa yang saya adaptasi biasanya kena selalu bertanya lah kalau apa-apa pun. Kalau tak tahu memang kena tanya. Yang kedua, jalan terus. Jangan pernah lapar. Dengar, tahu dengar. Terus buat apa yang kita nak buat. Birul, boleh dengar jelas Birul? Kurang jelas, putus-putus. Itulah. Tak apa. Kita tahu internet pun tak power sangat kan. Jauh. Okey, tak apalah. Mana nak sambung apa-apa lagi? Saya nak dengar ni. Okey, alumni ni. So ada apa-apa pesanan tak daripada Afiq, daripada Ada, daripada Akmal untuk para student ataupun para bakal pelajar di luar sana, pesanan-pesanan yang macam apa yang boleh dikongsikan untuk mereka semua? Wah, kan macam mana dulu? Afiq dulu. Okey, pertamanya pada zaman sekarang ni orang kata zaman yang lebih mencabar, di mana kalau dulu kita punya parent, kita punya mak bapak, kita cakap kena belajar rajin-rajin untuk menjamin masa hadapan. Tapi zaman sekarang ni kita ada aspek lain, iaitu contohnya gamers online, seller online, apa semua kan yang menunjukkan yang diorang pun boleh mendapat income yang stabil. Tapi kita sebenarnya memerlukan industri kita, tak kisah apa-apa industri, terutamanya industri marine, memerlukan expert, kita panggil expert lah, untuk memerlukan belajar untuk mendapatkan ilmu dan memerlukan untuk menaikkan industri marine itu sendirilah. Jadi untuk student-student yang khususnya student BMO yang sekarang, jangan give up, teruskan. Industri mana yang belajar dengan ambil kos BMO ni untuk masa depan tu cerah. Banyak cabang-cabang yang boleh dipilih bersesuaian dengan kehendak dan juga kesesuaian persekitaran yang diorang rasa okey. Yang untuk yang student yang bakal memilih universiti ni, untuk memilih UniKL MIMAT ni, dah boleh start lah cari kos apa yang berminat, bermula dengan diploma, dan insyaAllah kalau ada ada kemampuan boleh sambung degree supaya kita dapat melahirkan lagi cerdik pandai, orang panggil cerdik pandai universiti. Sebab kita tahu zaman yang akan ke depan ni zaman yang mencabar, zaman yang di mana kita memerlukan ramai golongan intelektual untuk berbakti kepada negara, untuk membangunkan negara kita Malaysia ni lah. Oi, panjang lebar. Terima kasih Tuan Afiq. Terbaik. Ni pada ni ada apa-apa nak pada bakal pelajar kita, bakal apa yang nak masuk ke universiti untuk di BKL tinggi lah.
Ada pesanan? Kalau ada yang masih mencari-cari kat mana nak sambung belajar tu, bolehlah pertimbangkan MIMEK sebab MIMEK ni ada semua. Maksud saya tu dia punya hands on ada, and then dia punya facilities cukup. Lepas tu dia bukanlah di kawasan rural area pun, dekat je dengan town. So tak adalah nak stress pun kalau belajar kat situ. So tanya saya pula. Dengar ke? Okey. Sambung boleh dah dengar. Okey, ada teruskan. Dengar tak? Dengar. Sambung. Clear. Macam loading. Okey, ada. Teruskan. Dengar jelas, nampak. Dengar tak? Jelas. Dengar. Sebab tadi nampak ada Dengar. macam buffer. Okay. So, boleh pertimbangkan Unikid MIMEK je. Dapat kerja. Mungkin sekarang ni student dia banyak fikir dia boleh masuk UniKL boleh dapat kerja tak lepas keluar tu. Boleh dapat. Itu tetap pada diri kita kat sini. Kita kena ada knowledge, kita kena waktu belajar betul-betul. Grab apa pun yang ada, and then waktu nak pergi interview tu kita boleh sembang apa yang kita belajar. And then confidence level kena tinggi. Dan kalau ada yang berpendapat pekerjaan tu hanya terikat pada oil and gas ke tak, sebenarnya macam BMO dia boleh dia pergi yang lain-lain pun. Ramai kawan-kawan saya ada macam jadi kerja dengan kerajaan, ada yang di luar bidang BMO tapi still ada boleh relate dengan apa dia belajar. As long waktu belajar ni kita kena grab apa yang ada. Betul, saya setuju. Terima kasih Ada. Pesanan-pesanan yang amat bernas. Lagi dua orang kita punya ni tiba-tiba terputus di talian. Jadi Mirul, ada apa-apa pesanan Mirul? Ya, saya ada pesanan. Sebenarnya saya ada soalan lagi. Asrul dah potong tadi. Last. Soalan. Lepas tu saya nak buat conclusion. Afiq J, melalui perancangan Afiq J, di mana Afiq J lagi 5 tahun? Okey. Pastinya ada pula. Okey, insyaAllah kalau ikut target sekarang assistant manager lah. Of course kita nak try untuk dapat manager level lah, sebab macam yang sendiri pun tahu, untuk dapat pangkat manager tu dalam umur yang baru ni agak susah, tapi try aim tinggi lah untuk manager, sebab sekarang Bukan duit. nak more into pada next level, iaitu chartering. Maksudnya sekarang Afiq tak terlibat dengan chartering. Berapa harga kargo per shipment ke memang tak masuk campur lah. Tapi kalau ada rezeki next 5 tahun Afiq nak buat lah benda tu. Nak ke depan lagi supaya kita akan jumpa dengan bigger player, bigger role, supaya kita boleh deal dengan mungkin satu hari boleh deal dengan Petronas untuk charter, dengan Lafarge kita boleh deal, boleh tahu berapa harga rate apa semua, dan kita boleh bagi satu pengalaman yang baru pada student yang akan datang lah. Menarik. Macam mana ada pula? Saya dalam 5 tahun akan datang, kalau boleh kita nak satu ada role yang lebih besar lah. Maksudnya bila kita ada role yang besar lagi dan kita punya position pun akan ikut role tu lah. Dan pada tempat kerja kita sendiri pun kita nak mengubah something tu, kadang tu kita kena ada position. Bukan kata tempat kerja kita pun masih stagnant ke tak, kita pun ada je benda kita nak improvekan kat tempat kerja tu sendiri. So saya nampak pun kalau 5 tahun akan datang, saya berharaplah kerjaya saya ni lebih
berjaya dan saya akan apa ni, saya tak langsung pangkat je pun akan naik ke kan, itulah kan, doa-doa macam tu je lah. Menarik. Sangat menarik. Both Hafiz J dengan Cik Abah. Mr. Asrul pun menarik juga. Saya pun nak tanya Mr. Asrul sekali. Kita tahu macam ni je lah. InsyaAllah untuk melahirkan lagi ramai bakal engineer insyaAllah. Kita dah berjaya 10 tahun, kita dah berjaya mengeluarkan bermacam-macam orang. Ada yang dari segi apa jadi berniaga, ada yang bekerja engineer, ada yang berniaga sendiri. So itulah pelajar-pelajar yang kita nak hasilkan insyaAllah. InsyaAllah. Saya nak cakap sikit boleh? Boleh. Okey, kepada kawan-kawan yang tengah tengok kami, kepada siapa-siapa yang tengah tengok kami, adik-adik, anak-anak, ketahuilah hari ini apa yang saya cuba sampaikan sangat penting. Saya seorang bekas pelajar MIMET, pelajar UniKL. Tapi apa yang saya cuba sampaikan kat sini adalah UniKL ataupun MIMET bukan saja melahirkan saya sebagai seorang pelajar, tapi UniKL ataupun MIMET tadi ni juga melahirkan saya seorang yang menghormati orang tua. Seorang pelajar yang takut pada Allah, seorang pelajar yang menghormati guru-guru, dan seorang pelajar yang pada masa dahulu seorang yang sangat bongkak dan riak menjadi seorang yang rendah diri. Apa yang saya cuba sampaikan hari ini adalah MIMET bukan sahaja melahirkan kita sebagai manusia, tetapi pada masa yang sama MIMET juga melahirkan kita sebagai seorang muslim dan anak kepada seseorang. Itu saja apa yang saya cuba sampaikan hari ini. InsyaAllah. MIMET adalah satu tempat yang baik untuk kita teruskan perjuangan kita sebagai muslim dan sebagai murid. Good luck everybody. Thank you very much to all hosts. Thank you very much to the organizer. Terima kasih kerana sudi kami meluangkan masa bersama kami. Birul sekarang sebagai pensyarah dan juga yang sedang melanjutkan PhD juga di UniKL MIMET. So saya harap kamu berjaya mencapai PhD dan jadi salah seorang yang terpenting di UniKL MIMET dan di UniKL seramnya. Kepada Ada, selamat maju jaya walaupun pun jua yang bidang yang diceburi, insyaAllah anda akan ada masa depan yang lebih cerah lagi. Macam tu juga Afiq. So masa depan anda sangat cerah sebab di usia yang sangat muda ni dah pegang jawatan yang orang cakap very responsible punya jawatan. Jadi teruskan usaha. Kami di UniKL akan mendoakan kejayaan setiap pelajar kami, setiap pelajar-pelajar kami di mana juga berada, apa juga bidang yang dibuat. Betul. Bekerja sebagai manager, even sebagai menteri sekalipun, kami akan menyokong anda, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Amin. Okay, dengan itu terima kasih semua kerana sudi kami. So dengan ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pada para pendengar. Terima kasih Ada, terima kasih Abdul. Terima kasih semua. Bye. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Kita power doang ni. Bye.